A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah Ta'ala kerana masih kita diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dan pada hari ini, kita sudah masuk pada hari kelima, Ramadan yang kelima. InsyaAllah, kita akan kongsikan tadabbur pada surah An-Nisa ayat 148 dan 149. Bagi memberkati pengajian pada pagi ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Shadaqallahul azim. Maksudnya, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui jika kamu menzahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah lagi dikasihi Nabi SAW. Pada ayat ini adalah ayat yang sangat penting di dalam kita hidup bersama-sama dalam masyarakat. Jadi kalau kita memerhatikan pada ayat 148 hingga ayat 149 ini, dia kena baca sekali. Maksud kata tak boleh baca sepatah-sepatah. Tak boleh baca satu ayat. Ayat ni dia kena baca terus dengan ayat 149 sekali. Jadi, seperti biasa, saya akan jelaskan dahulu pada memahami konteks ayat. Dan ayat ni pada permulaan kita punya makra' kan, pada permulaan makra', yang mana dimulai dengan ayat la yuhibbullahu. Okay. Sebenarnya di dalam Al-Quran ada frasa ayat yang sama seperti ini, iaitu menyebut tentang apa yang Allah Ta'ala suka dan apa yang Allah Ta'ala tak suka. Jadi dalam Quran, khususnya bila kita menggunakan aplikasi Al-Quran dan tafsir by word, kita boleh dapatkan analisis. Kalau dalam ayat ini, apa yang Allah Ta'ala firmankan, iaitu
La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qaul. Baik. Pada ayat ni Allah Ta'ala sebutkan dengan jelas. Okey, sekarang ni kita nak memahami pada konteks ayat je. Iaitu pada ayat ni Allah Ta'ala sebutkan mengenai la yuhibbullahu. Yakni apa yang Allah Ta'ala tak suka. Apa benda yang Allah Ta'ala tak suka tu? Iaitu al-jahra bisu'i minal qawli. Okey. Ini perkara yang Allah tak suka ni. Secara ringkasnya, kita boleh sebut al-jahra bisu'i minal qawli iaitu ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang. Senang kata kat sini, percakap buruk ni cakap apa ya? Pada ulama ada menjelaskan iaitu dengan maksud bercakap kasar. Bercakap kasar. Nanti kita tengok dia punya tafsiran. Cuma saya nak sebutkan terlebih dahulu untuk kita faham konteks ayat ni. Baik. Dan ayat ni adalah ayat berbentuk ayat pengecualian. Ni. Istisna. Tak apalah kalau saya nak jelaskan ni panjang lebar pula lah dalam pembelajaran ilmu nahwu. Tapi secara ringkasnya, lafaz illa ni, dia membawa maksud istisna ataupun pengecualian. Iaitu Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tak suka pada orang yang bercakap kasar ni, al-jahra bisu'i minal qaul. Tetapi, kecuali man zulim. Iaitu orang-orang yang dizalimi. Okey. Sampai sini satu ayat yang sempurna dan jelas kita faham pada konteks ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan tentang yang Allah Ta'ala tak suka. Maksud tak suka sini apa dia? Benci. Tak suka kat sini dengan makna benci. Itu maksud dia. Ataupun Allah Ta'ala murkai terhadap perbuatan tersebut. Kemudian disebutkan pada ayat 148 penutupnya, wa kanallahu sami'an alima. Dan Allah Ta'ala menyebutkan bahawa Allah Ta'ala itu apa sifatnya? Iaitu sami'an. Sami'an. Dan yang kedua Allah Ta'ala juga sebutkan sifat Allah itu aliman. Ada dua sifat Allah Ta'ala kat situ. Pertama, sifat maha mendengar. Dan yang kedua, maha mengetahui. Baik. Jelas pada ayat itu. Tetapi pada ayat ini, dia kena rujuk pada sambungan ayat, iaitu 149. Allah Ta'ala berfirman, in tubadu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Baik. Ayat ni dia disebut dalam kalau bahasa Arab kita sebut sebagai uslub syarat. Ayat yang berbentuk syarat. Baik, saya tidak berhajat untuk menjelaskan hal tersebut sebab ia agak complicated bagi orang yang tidak ada asas bahasa Arab. Jadi saya sebutkan secara ringkas. Bila jumpa lafaz in ni, disebut sebagai haraf syarat. Jadi apa makna dia? Dekat sini dia nak bawa maksud ayat ni adalah ayat syarat. Baik, yang sangat menariknya pada ayat ini ialah Allah Ta'ala menyebutkan in tubdu khairan. Ini yang pertama. Kita bagi kurungan. Ini yang pertama. Jika kamu menzahirkan ataupun menampakkan kebaikan atau tufuhu dua. Yang kedua ataupun menyembunyikan apa? Menyembunyikan kebaikan itu. Yang ketiga, ta'fu an su'in. Atau, ada lagi. Atau, memaafkan suatu kesalahan orang lain. Jawab syarat dia, ayat syarat ni, dia ada, kita panggil penyempurna kepada ayat syarat ni, dipanggil jawab syarat. Jadi, fa kat sini, dia dipanggil dengan sebutan fa jawab syarat.
jawabus syar. Iaitu pada ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan apa? Fa innallaha, dijawab apa nama, maksud mudahnya ayat ni nak sebut siapa yang berbuat demikian, tiga benda ni. Yang pertama sekali, dia membalas sesuatu kejahatan itu dengan kebaikan, ataupun dia menyembunyikan perkara baik tersebut, ataupun dia memaafkan. Okey, siapa buat macam tu, Allah kata apa? Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Taala bagi tahu apa sifatnya? Afuwan qadira. Sifat Allah Taala itu ialah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Jadi yang ni kita kena rujuk tafsir apa yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita. Baik, sekarang ni kita dah faham pada konteks ayat ni. Yang mana nak memahami pada ayat ni tidak memadai dengan kita hanya tadabbur ayat 148. Dia kena tadabbur juga pada ayat 149. Barulah kita dapat pemahaman yang sempurna berdasarkan tajuk yang saya sebutkan di sini, iaitu awas doa orang dizalimi. Sebab apa? Pada permulaan ayat 148, maka di sana Allah Ta'ala membolehkan kepada orang yang dizalimi untuk apa? Untuk berkata kasar ataupun ni al-jahra bisu'i minal qaul, dengan makna lain iaitu mendoakan keburukan. Bahasa lainnya, bercakap kasar ni dengan makna mendoakan keburukan. Mengganggu. Okey, mendoakan keburukan. Mendoakan keburukan. Okey. Mendoakan keburukan. Okey, selesai kat situ. Tetapi pada ayat 149, Allah Ta'ala menyebutkan sesuatu yang sebaliknya, iaitu kalaulah seseorang itu yang dizalimi, dia membalas dengan kebaikan, ataupun perbuatan kebaikan itu disembunyikan, ataupun dia memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah kata apa? Ya, Allah Ta'ala ini sifatnya Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Jadi untuk ayat ni kita kena rujuk kepada tafsiran ayat. Kenapa? Ada beberapa perkara penting yang perlu kita dapatkan panduan, bimbingan supaya kita tak salah faham pada ayat ini. Pertama sekali, saya suka untuk kongsikan apa yang disebut di dalam beberapa dapatan tafsir yang saya dapat. Pertama sekali daripada kitab Tafsir Al-Baghawi, Tafsir Al-Jalalain, Tafsir Ibnu Kathir dan juga Tafsir Al-Baydawi. Baik, di dalam kitab-kitab tafsir yang saya rujuk ini, maka saya melihat daripada satu kitab ke satu kitab, maka di sana dia ada variasi pada tafsiran, tetapi ia tidak bertentangan di antara satu sama lain. Jadi secara ringkas, pada penyebutan lafaz la yuhibbullah, makna daripada penyebutan ayat ini, apa yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala tidak menyukai pada ayat ialah Allah Ta'ala membenci ataupun Allah Ta'ala menghukum perbuatan tersebut. Perbuatan apa? Al-jahra bisu'i minal qaul. Maka disebutkan makna daripada al-jahra bisu'i minal qaul ini, iaitu apakah ucapan buruk yang disebut dengan terus terang ni? Iaitu sama ada ucapan itu adalah satu bentuk penghinaan, cacian ataupun doa keburukan. Maknanya Allah tak suka kita ni bercakap buruk, bercakap kasar, mendoakan ataupun mencela orang, mengejek orang. Itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Tetapi ayat ni dia ayat istisna atau kita panggil ayat pengecualian. Maksudnya memang Allah tak suka, tetapi kecuali bagi orang yang dizalimi. Maksud ayat apa dia? Allah Ta'ala izinkan, benarkan hal tersebut bagi siapa?
iaitu orang-orang yang dizalimi. Selain orang yang dizalimi, maka itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Maksudnya boleh bagi orang yang dizalimi untuk doa keburukan kepada orang yang menzalimi diri dia. Itu maksud daripada illa man zulim. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bahawa kanallahu sami'an alima. Allah Ta'ala menjelaskan dua sifatnya. Okey, perhatikannya. Bila kita baca ayat Quran, kita akan jumpa banyak sifat-sifat Allah yang Allah Ta'ala sebutkan di penutup ayat. Jadi, setiap sifat-sifat Allah yang disebut pada ayat itu, semua ada hubung kait dengan ayat itu. Jadi, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebutkan, pada ayat 148, Allah Ta'ala sebutkan sifatnya Sami'an dan juga Aliman. Jadi, apa makna Sami'an kat sini? Subhanallah. Sami'an dekat sini, okey, kita boleh belajar sikit lah bahasa Arab. Rasa macam nak kena sebut juga. Sami'an ni, dia ada kalimah daripada perkataan Sami'ah. Okey, Sami'ah ni maksud dia mendengar. Mendengar, perbuatan mendengar. Tapi, bila dia disebut dengan Sami'an, kalimah Sami'an itu, kalimah Sami'an ni, dia sebenarnya perkataan yang menggunakan pola kata fa'il. Fa'ilun. Sami'un. Okey. Cuba tengok sama tak bentuk dia? Bentuk perkataan, bukan huruf. Maksud saya, tengok pada baris dia, kemudian bentuk huruf. Kalau kita tengok pada pola kata ataupun wazan fa'ilun ini, dia huruf pertama baris atas, huruf kedua baris bawah, kemudian ada huruf ya dan ditutup dengan tanwin. Okey, sama juga dengan sami'un dekat sini. Bentuknya sama. Sami'un, basirun, alimun, kabirun. Itu semua kalimah-kalimah yang macam tu disebut sebagai sirah mubalaghah. Apa pula sirah mubalaghah ni? Okey. Secara ringkasnya begini Bila perkataan yang disebut sirah mubalaghah ni, dia ada maksud hyperbola. Maksudnya melampau. Kalau sebut sami'ah, yang bawah ni, perbuatan mendengar. Maksudnya semata-mata mendengar. Tetapi bila sebut sami', dia bukan mendengar biasa-biasa. Yang orang lain tak dengar pun dia dengar. Benda yang halus, yang seni, semua dia dengar. Jadi ini adalah merujuk kepada sifat Allah Ta'ala. Sebab tu kita kalau kita terjemah maha mendengar. Jadi setiap kalimah-kalimah yang menggunakan pola ataupun wazan fa'ilun ini, dia adalah dalam bentuk sirah mubalaghah. Dipanggil apa? Sirah mubalaghah. Sama dengan alim, kat sini pun sama juga, sirah mubalaghah juga. Dalam bahasa Arab banyak kalimah basirun, alimun, kabirun, saghirun. Itu semua adalah sirah mubalaghah yang membawa maksud bersangatan. Kalau ianya adalah berkait dengan sifat Allah, biasanya kita akan terjemah dengan maha. Contoh sami' maha mendengar, alim maha mengetahui. Begitulah maksudnya. Okey, itu sikit-sikit kita kongsikan. Jadi panggil apa? Sirah mubalaghah. Okey. Baik, jadi dalam ayat ini yang lebih penting pada tafsiran sami'an di sini ialah merujuk kepada sifat Allah Taala itu maha mendengar setiap doa orang yang dizalimi. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan sifatnya sami'. Sebab apa? Sebab ada kaitan. Kaitan sami' di sini dengan man zulim kat sini. Maksudnya Allah Ta'ala nak beritahu bahawa Allah Ta'ala itu maha mendengar apa sahaja yang didoa oleh orang-orang yang dizalimi. Kemudian, penyebutan aliman pula di dalam ayat ini merujuk kepada sifat apa? Maha mengetahui Allah. Siapa orang yang berbuat kezaliman, maka tak terlepas sikit pun bagi orang yang melakukan kezaliman. Sebab apa? Semua gerak-geri perbuatan apa yang kamu rancangkan, semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berbalik kepada ayat selanjutnya, ayat 149, maka di sini disebutkan dengan jelas in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'. Okey, pada ayat ini apa yang kita boleh fahami bila disebutkan
jika kamu menzahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan sesuatu kebaikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain. Lalu ditafsirkan, ditakwilkan oleh para ulama tafsir khususnya bahawa perbuatan tiga benda ini mencakupi segala perbuatan, segala perkataan, baik yang zahir maupun yang batin dan juga baik yang wajib maupun yang sunat. Maksudnya, apa yang dilakukan ini? Okey. In tubdu khairan aw tufuhu aw ta'fu an su'in ni, iaitu menzahirkan kebaikan, menyembunyikan kebaikan ataupun memaafkan kesalahan orang lain. Ni Allah kata apa? Fa innallaha kana afuwan qadira. Jadi kita nak memahami, bila Allah Ta'ala sebutkan yang sifatnya itu juga afuwan. Afuwan dekat sini maksudnya pemaaf. Maha pemaaf. Okey. Kat sini saya kongsikan satu lagi. Qadiran ini, dia sama dengan sama bentuk dengan kalimah sami'an dalam ayat ni. Dia menggunakan wazan fa'ilun. Tetapi kalimah afuwan ini dia menggunakan wazan yang lain, pola kata yang lain. Dia menggunakan wazan fa'ulun. Apa benda pula ni Ustaz? Baik, secara ringkas, saya tak boleh nak jelaskan secara panjang lebar kat sini sebab apa? Kalau kita tak belajar basic bahasa Arab, dia memang tak boleh faham. Itu je. Simple dia saya nak sebut kat sini, tak kisahlah menggunakan wazan fa'ilun ke fa'ulun ke, kedua-duanya membawa kepada konteks yang sama, iaitu dia merupakan sirah mubalaghah. Dia membawa maksud hyperbola, melampau-lampau. Maksudnya afuwan pada ayat ini maksudnya maha pemaaf. Bukan hanya sekadar pemaaf, tetapi maha pemaaf. Dan kalimah afuwan ni dia sama seperti mana kalimah ghafur. Kalimah ni, dia punya penyebutan dia tu. Kalimah ghafur dia sama bentuk dengan kalimah afun. Cuma kat sini kalimah afun ni dia ada sedikit inilah apa nama, dia ada syaddah ni, dia bentuk dia lain sikit. Tapi asalnya ialah daripada wazan fa'ulun. Okey, secara ringkasnya untuk kita faham pada perkataan afuan kat sini, dia juga termasuk seperti kalimah sami'an, aliman dan juga qadiran. Walaupun dia bentuk dia biasa sikit, tetapi ia juga termasuk dalam konteks yang disebut sebagai sirah mubalaghah. Dan ianya ialah merujuk kepada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, seperti yang saya sebut di awal tadi, bila Allah Ta'ala sebutkan akan sifatnya, ia ada kaitan dengan ayat. Jadi, apa kaitan sifat afuwan qadiran yang disebut dalam ayat ini dengan in tubdu khairan au tufuhu au ta'fu an su'in? Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebutkan yang sifat ini maha pemaaf lagi maha kuasa, iaitu Allah Ta'ala nak beritahu Allah lebih berhak untuk mengampuni kesalahan dan juga lebih berkuasa untuk membalas hamba-hambanya. Jadi terdapat gesaan terhadap orang yang dizalimi untuk memaafkan adalah lebih baik. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lagi dikasihi Nabi SAW, secara jujurnya, bila saya melihat kepada penyebutan ayat demi ayat ini, ia sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Ia sesuatu ayat yang boleh menjadi kita panggil apa ya, panduan dan juga bimbingan kepada kita. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah, saya nak padam saat ni sebab nak guna space. Okey, kita padam dia. Kalau tak sempat nak salin, tak apa. Nanti tengok boleh kita pause kemudian salin ya. Okey. Baik, perhatikan dekat sini saya nak menukilkan apa yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau. Ayat ni sebenarnya dia ada kaitan dengan riwayat hadis Nabi SAW. Ayat ni latar belakangnya begini. Pernah satu ketika, ini adalah satu riwayat hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an yang menyebutkan bahawa pernah seorang lelaki dia datang bertemu dengan Nabi SAW. Lalu dia tanya, sesungguhnya aku mempunyai seorang jiran yang selalu menyakitiku.
Maka Nabi SAW bersabda, kata Abu Hurairah. Apa Nabi kata? Nabi kata kepada lelaki itu, keluarkanlah semua barang milikmu dan letakkanlah di tengah jalan. Kemudian lelaki itu mengambil semua barang miliknya, lalu ia dilemparkan ke jalan. Ini seolah-olah menunjukkan protes lah. Maka setiap orang yang melalui tempat tu bertanya, kenapa ni? Kenapa kamu buat macam ni? Lalu dia menjawab, tetanggaku selalu menyakitiku. Orang tersebut mengucapkan, yakni dengan berdoa, Ya Allah, laknatilah dia. Ya Allah, hinakanlah dia. Akhirnya tetangganya itu berkata, kembalilah ke rumahmu. Demi Allah, aku tidak akan menyakitimu lagi untuk selamanya. Baik. Jadi kalau kita melihat kepada riwayat ini, nak menyebutkan bahawa ada sandarannya. Malah ini di antara sesuatu yang kita boleh sama-sama mengambil istifadah, mengambil pengajaran. Kan? Bahawa pada ayat 148 dan 149 ni, pertama sekali dengan jelas kita nampak, ini yang dibawa oleh Imam Ibn Kathir di dalam kitab tafsir beliau. Kan? Bahawa saya tertarik dengan kita nak memahami pada konteks ayat la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Okey. Saya sangat tertarik pada penyebutan ni sebab tu saya buat bracket awal-awal ni. La yuhibbullah, Allah tidak menyukai. Baik, sebenarnya di dalam Al-Quran dia ada frasa-frasa ayat yang sama tau, ataupun sesuatu yang berkait. Jadi kita boleh buat analisis. Hari ini saya nak kongsikan bagaimana cara kita nak memanfaatkan aplikasi Al-Quran dan tafsir by word. Okey. Pertama sekali, sekejap, saya nak tunjukkan. Okay, boleh nampak pada paparan slide. Okey, sekarang ni macam mana kita nak dapatkan ayat-ayat yang sama frasanya seperti ayat ni. La yuhibbullah. Baik, klik saja pada lafaz yuhibbu ni. Okey. Kemudian klik for more. Dia akan keluar kat sini. Klik lagi, klik for more. Dia akan datangkan beberapa ayat kat sini. Ataupun cara yang lebih mudah ialah dengan kita menyebutkan, ataupun sekejap saya kata balik. Klik saja pada lafaz yuhibbu ni. Okey, dia keluar. Lafaz yuhibbu ni di dalam Quran disebut sebanyak 50 kali. Okey, sekarang ni apa yang saya nak buat ialah saya nak tunjukkan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada berfirman, iaitu Allah Ta'ala menyukai ataupun Allah Ta'ala tak suka. Sebagai contoh, kita ambil pada ayat, okey ni, surah Al-Baqarah ayat 190. Allah Ta'ala sebut apa? Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Okey. Dalam ayat surah An-Nisa ayat 148 tu Allah Ta'ala berfirman apa dia? La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawl. Apa yang Allah Ta'ala tak suka? Apa dia? Bercakap kasar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 190 Allah Ta'ala berfirman, iaitu Allah Ta'ala tidak menyukai apa dia? Mu'tadin, iaitu orang-orang yang melampau batas. Jadi dekat sini kita boleh buat analisis. Apakah perbuatan yang Allah Ta'ala tak suka? Apa perbuatan yang Allah Ta'ala suka? Kita boleh cari, melihat kepada ayat ini. Cuba tengok. Dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Allah Ta'ala sebutkan pula, Innallaha yuhibbul muhsinin. Lihat. Siapakah mereka yang Allah Ta'ala suka? Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Kemudian kalau kita tengok lagi pada ayat-ayat yang lain, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 205, Wallahu la yuhibbul fasad. Iaitu Allah Ta'ala tak suka kepada kerosakan ataupun kerosakan. Allah Ta'ala tak suka kepada kerosakan. Kemudian lagi, dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Ta'ala sebutkan, apa dia? Innallaha yuhibbu at-tawwabin. Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat. Dan juga wa yuhibbul mutatahhirin. Dan juga Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Baik, kalau saya nak senaraikan panjanglah. Cuma saya bagi panduan dekat sini. Macam mana cara guna dia. Okey. Jadi, bila kita, tadi saya sempat menganalisis, tapi tak sempat saya nak tunjukkan dalam ruang masa yang agak terhad ni.
setidak-tidaknya dalam 50 perkataan yuhibbu yang ada ini, bila kita buat kajian, bila kita buat analisis, kita akan berjumpai di dalam Al-Quran lebih banyak perkataan yang Allah Ta'ala sebut Allah tak suka. Kan? Maksud Allah tak suka kepada orang-orang yang mu'tadin, orang yang melampau batas. Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang mufsidin, melakukan kerosakan. Allah Ta'ala tak suka kepada kafarun asim. Allah Ta'ala tak suka kepada al-kafirin. Allah Ta'ala tak suka kepada az-zalimin. Allah Ta'ala tak suka kepada musrifin, kepada khainin. Khainin itu orang khainat. Banyaklah yang kalau kita boleh dapatkan. Malah Allah Ta'ala mengulangi pada penyebutan-penyebutan itu. Jadi kat sini, apa yang kita faham? Ini untuk sebagai panduan kita. Bila Allah Ta'ala sebut pada konteks ayat ni, kita kembali semula. Pada konteks ayat ini, Allah Ta'ala menyebutkan Allah tak suka kepada orang yang bercakap kasar. Secara ringkasnya, perbuatan bercakap kasar ataupun menghina, mengejek, mencaci ataupun dengan maksud yang lain mendedahkan keaiban orang ataupun mendoakan keburukan pada orang, itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini panduannya. Jadi terdapat tuntutan bagi orang-orang beriman untuk menjaga lisan, menjaga tingkah laku, khusus bagi orang beriman. Tetapi situasinya berbeza. Kalaulah orang tersebut dizalimi, maka perkara yang dibencikan tadi ni diperbolehkan. Ni khusus pada ayat ni lah. Cuma tadi saya buat analisis daripada aplikasi Al-Quran dan tafsir by word itu supaya kita dapat lihat pada capaian yang lebih luas, iaitu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada menyebutkan siapakah golongan yang Allah Ta'ala suka. Jadi panduannya apa? Hendaklah kita mencontohi apa yang dibuat oleh mereka. Apa yang dibuat oleh orang yang at-tawabi, mutatahhiri, apa yang dibuat oleh muttaqin, apa yang dibuat oleh mutawakkil, orang-orang yang bertawakal, apa yang dibuat oleh as-sabir, orang-orang yang sabar. Maka itu sebagai panduan. Dan begitu juga bila Allah Ta'ala sebutkan Allah tidak suka kepada orang yang mufsidin, membuat kerosakan, tak suka kepada orang yang zalimin, tak suka orang melakukan kezaliman. Jadi di sana ada panduan kepada kita supaya menghindarkan diri daripada perbuatan-perbuatan tersebut. Itu di antara salah satu perkara penting yang boleh sama-sama kita ambil faedah daripada tadabbur Al-Quran. Baik. Jadi itu perkara pertama yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang keduanya, pada ayat ini yang dijadikan sebagai pengecualian dalam ayat ialah pada perkataan man zulim. Perkataan man zulim. Pada lafaz tersebut, Allah Ta'ala menyebutkan bahawa dibolehkan bagi orang yang dizalimi. Bagi orang yang dizalimi untuk apa? Untuk mereka itu mendoakan keburukan. Juga terdapat sandaran daripada hadis Nabi SAW mengenai apa? Mengenai Nabi beri panduan kepada orang yang dizalimi ni. Pertamanya kita boleh buat trik lah. Kalau berdasarkan riwayat yang saya bacakan tadi tu, boleh rujuk ya, siapa ada kitab tafsir Ibnu Katsir boleh rujuk balik dalam kitab tafsir ya, surah An-Nisa ayat 148. Cuba tengok balik. Dalam riwayat dia ada beberapa riwayat, tapi saya ambil salah satu riwayat. Dalam riwayat tersebut menjelaskan bahawa Nabi ajar ataupun Nabi bimbing kepada orang yang dizalimi tadi ni buat beberapa perkara. Pertama sekali protes. Protes tu sebenarnya kadang-kala, ini sebagai panduan kita lah, kadang-kala ada orang dia tak tahu yang perbuatan dia tu telah melukakan hati dan perasaan orang lain. Kadang-kala ada orang ni, dia tak tahulah, barangkali mungkin dah jadi habit dia ataupun dah memang itu perangai dia. Tapi ada seorang pula, dia ni mungkin hati kaca ke, mudah terasa ke kan. Kita tak tahu, setiap orang ni kadang-kadang depan-depan dia senyum tapi dalam hati dia penuh dengan rasa sedih, rasa tak puas hati. Okey, ni masalah di kalangan manusia. Sebab kita ni rambut sama hitam, hati lain-lain. Jadi sebab itu Nabi suruh dia untuk buat protes. Protes tu satu benda yang
Ini sudut pandang saya lah, sudut pandang saya. Wallahu a'lam. Okey. Berdasarkan kita memahami pada riwayat hadis tersebut ialah protes tadi ni perlu buat supaya apa? Supaya orang tahu yang kita ni tak suka. Jadi kita boleh gunakan dengan pelbagai pendekatan. Tak semestinya kita buat macam tu. Tetapi di dalam riwayat tersebut, dia berhasil. Berhasil. Bila mana dia buat macam tu, dia protes, orang lain dapat tahu, maka ia mungkin barangkali akan memberikan rasa malu kepada orang yang menzalimi dia tadi ni. Dan akhirnya dengan doa-doa yang diucapkan itu memberi kesan kepada orang yang menzalimi dia tu, akhirnya apa? Dia suruh bahasa mudah dalam riwayat tadi ni, dia suruh balik semula dan dia berbuat kebaikan kepada orang tersebut. Jadi ini satu panduan yang kita boleh gunakan. Dan hal ini sebenarnya kalau kita merujuk kepada penyebutan sifat Allah Sami'an Aliman, saya sangat tertarik bila mana ditafsirkan bahawa Allah Ta'ala itu maha mendengar apa yang didoakan oleh orang yang dizalim. Jadi kat sini sebenarnya pada penyebutan kalimah Sami'an dan juga Aliman ni, dua benda penting yang boleh kita pelajari. Sami'an, Aliman. Okay, Sami'an, satu. Yang kedua, aliman. Ada dua benda kat sini. Pertama sekali, sami'an ini, dia berkait rapat dengan man zulim. Orang yang dizalimi tadi. Allah Ta'ala beritahu, Allah maha mendengar. Mendengar apa? Mendengar doa orang-orang yang dizalimi. Kemudian aliman pula, ialah Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang diperbuat oleh siapa? Orang yang menzalimi. Dalam bahasa Arab, orang yang berlaku zalim kita panggil dengan zalimun. Ini penyebutan dia. Zalimun. Orang yang zalim. Okey, apa panduannya? Kalau kita lihat kepada konteks ayatnya, penyebutan sifat Allah Sami'an dan Aliman ini sebenarnya ia membawa kepada penjelasan terdapatnya konsep di dalam Al-Quran bahawa kalau kita merujuk kepada uslub Al-Quran ni dipanggil tarhib dan juga taqrib. Benda pula tarhib dengan taqrib ni. Baik, saya sebutkan secara ringkas ya. Ada dua kataan. Pertama sekali tarhibun. Tarhibun, tarhib. Satu lagi tarhibun. Okey. Secara ringkasnya, tarhib ni maksudnya ancaman. Tarhib maksudnya ancaman. Tarhib pula dorongan ataupun berita gembira. Okey, yang ni saya nak relatekan dengan penyebutan Sami'an Aliman. Baik, Sami'an, Allah Ta'ala sebut, maha mendengar Allah Ta'ala bagi doa-doa orang yang dizalimi. Ini adalah targhib yang kedua. Saya bagi nombor lah, angka bagi senang. 1, 2. Okey. Targhib. Rin ni, rin. Rib. Targhib. Ini adalah berita gembira kepada orang yang dizalimi bahawa ya Allah Ta'ala tak pernah lalai terhadap apa yang diperlakukan oleh orang zalim terhadap orang yang dizalimi. Kadang-kadang ada orang bila dizalimi dia tak tahu nak mengadu kat siapa. Manusia lain semua takut juga dengan orang zalim ni. Tapi sebenarnya dalam Quran Allah beri panduan dah. Ini panduannya. Bila mana Allah Ta'ala berikan jaminan kepada orang yang dizalimi, doanya itu didengar oleh Allah Ta'ala. Pada masa yang sama, adanya ayat berbentuk tarhib. Ni, tarhib ni seancaman. Yang mana? Iaitu pada penyebutan sifat Allah aliman dekat sini. Ancaman kepada orang yang zalim, kamu kena ingat apa saja yang kamu buat, apa saja yang kamu kata, apa saja yang kamu rencanakan untuk menzalimi orang lain, semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi itu faedah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lebih tertarik lagi ialah bila mana kita menyebut pada perkataan in tubdu khairan au tufuhu au ta'fu an su'in. Baik, saya ambil pada lafaz ni lah ya, sebab lebih ada banyak ruang untuk saya conteng kat sini. Okey. Ini adalah merujuk kepada ayat 149. Baik, pada ayat ini muslimin muslimat dirahmati Allah, saya merujuk kepada apa yang disebut oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsir beliau. Perbuatan ini adalah perbuatan mendekatkan diri kepada Allah. Ni, in tubdu khairan, maksudnya menzahirkan kebaikan, membalas keburukan dengan kebaikan, ataupun sama ada dizahirkan ataupun disembunyikan kebaikan itu, ataupun dia memaafkan kesalahan orang lain. Okay, perbuatan ini, Imam Ibn Katsir kata apa? Ini adalah perbuatan takarub, maksudnya mendekatkan diri kepada Allah. Dan apa ganjarannya? Imam Ibn Katsir sebut ganjarannya ialah pahala yang berlimpah. Kenapa disebut pahala yang berlimpah? Sebab apa? Kerana orang yang dizalimi ini dia menahan hak dia. Kan pada ayat 148 Allah Ta'ala benarkan kepada orang dizalimi untuk mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi dia. Betul tak? Jadi pada ayat ke-149 ini Allah Ta'ala berikan tawaran yang lebih hebat. Kamu boleh nak doakan keburukan pada dia, tapi kalau kamu buat benda ni, lagi bagus. Dan ia mengundang kebahagiaan. Ia memberikan pahala yang berlimpah-limpah. Sebab apa? Sebab di saat kamu mampu untuk mendoakan keburukan, kamu tahan. Kamu bukan maksud kamu kalah. Kita tak lawan bukan makna kita kalah ataupun bukan makna kita lemah. Tetapi inilah dia beza orang-orang yang beriman ataupun tingkatan keimanan pada seseorang mukmin tersebut. Mungkin ada orang dia menggunakan alternatif yang pertama, dia doakan keburukan pada orang lain. Benda itu tak salah, malah dibenarkan. Tapi ada yang lebih baik. Kita nak jadi yang lebih baik. Sebab apa? Sebab orang ini in tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in ini, mereka menahan hak mereka untuk membalas di saat mereka mampu. Jadi hal tersebut adalah perbuatan yang sangat tinggi nilainya. Itu adalah perbuatan yang sangat-sangat tinggi nilainya. Jadi apa maksud kat sini? Maka terdapatnya tuntutan agar kita ni membalas keburukan dengan kebaikan ataupun menjadi seorang pemaaf. Tapi realitinya, terus terang sebutlah kan, realitinya tak semua orang mampu nak buat benda ni. Sebab apa? Sebab benda ni ia berkait dengan hati. Okey, cuba perhatikan kat sini ya. In tubdu khairan. Saya buat potongan ayat. In tubdu khairan au tufu. Okey, yang ni. Ni sebenarnya senang kata nak sebut tentang apa? Membalas kebaikan. Membalas keburukan. Keburukan dengan kebaikan. Okey. Dia ada dua keadaan lah. Sama ada secara zahir ataupun sembunyi. Ini adalah perbuatan yang melibatkan hati. Realitinya, kalau kita buat satu-satu benda yang baik, kita nakkan penghargaan. Tipulah kalau kita hari ni buat benda baik, kita tak mau penghargaan. Kita bukan manusia kalau tak ada rasa macam tu. Kadang-kadang kita tolong buka pintu kan. Kita bukan nak suruh orang tu bagi duit pun. Cukuplah disebut terima kasih. Ataupun kalau tak sebut terima kasih pun dia senyum. Pun dah rasa dihargai. Betul tak? Setuju tak dengan apa yang saya kata? Jadi memangnya bila kita buat benda baik ni, kita nakkan penghargaan. Tapi mungkinlah pada satu tahap yang hebat bagi seorang mukmin, dia tak kisah orang pujian manusia dan sebagainya sebab dia lillahi ta'ala. Tapi bagi kebanyakan orang, okey. Jadi nak sebut benda ni melibatkan hati. Tak semua orang yang boleh buat benda ni. Bila dia buat kebaikan, maka itu satu benda yang perlu dihargai. Jadi nak jadi seseorang yang sebegini, dia perlu
perlu jaga kualiti hati dia, bersihkan daripada sifat-sifat mazmumah dan sebagainya. Dan sememangnya benda-benda yang baik ni kita nak orang tahu. Benda-benda baik ni kita nak orang tahu. Jadi kalau benda tu dalam kita buat secara sembunyi-sembunyi, barangkali dalam hati seseorang tu dia akan fikir, kalau aku buat ni tak ada siapa pun tahu. Tapi sebenarnya kalau kita ikhlaskan diri, itulah sesuatu yang paling baik. Sebab kita boleh jaga diri kita daripada apa? Sifat riak. Itu penting. Kemudian yang ketiganya ialah merujuk kepada tindakan au ta'fu an su'in. Masya Allah. Ta'fu an su'in ni maksudnya kalau cerita nak suruh untuk memaafkan orang ni bukan cerita mudah. Memaafkan orang ni benda susah. Sangat susah. Kadang-kadang tu kita boleh maafkan orang tapi tak boleh lupa. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut sifatnya afuun dekat sini. Allah Ta'ala tak gunakan sifat ghafurun. Allah Ta'ala tak sebutkan ghafuran qadiran. Allah Ta'ala sebut afuwan qadiran. Sebab apa? Baik, dekat sini suka untuk saya kongsikan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Saya nak ambil space dekat sini untuk saya share. Bila kita sebut tentang afuun dengan ghafur, dua sifat Allah yang nampak macam sama tapi berbeza. Okey. Baik, dalam ayat ni disebut afuwan. 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 Dan juga di dalam mungkin ayat yang lain disebut dengan lafaz yang berbeza, iaitu ghafuran. Okey, selalu kita dengar kalimah maghfirah. Okey. Apa makna afuwan, apa makna ghafuran? Afu ni lebih merujuk kepada sifat Allah itu Maha Pemaaf. Ghafuran maksudnya pengampun. Nampak macam sama tapi ia berbeza. Maka hal ini dijelaskan panjang lebar oleh para ulama kita. Tapi saya nak kongsikan dengan ringkas hari ini, masa kita tak banyak. Tapi saya nak sebut juga. Kena sebut juga benda ni. Bila sebut dengan makna afuan, dari segi bahasa, afuan ni maksud dia ialah menghapus. Menghapus. Manakala ghafur maksudnya menutup. Ini dari sudut bahasa. Sebagai kalimah ghafar dengan afu. Jadi bila Allah Ta'ala sebutkan yang sifatnya afuwan qadiran, afuwan dekat situ dengan makna Allah beritahu apa? Ya Allah Ta'ala itu memaaf dengan maksud apa? Menghapuskan. Ataupun memadam kesalahan yang dicatat. Seolah-olah perkara tersebut, kesalahan itu tidak pernah berlaku. Tetapi dengan penyebutan ghafuran, maksud dia ialah mengampun. Allah Ta'ala ampun dosa, tetapi ia tidak memadam. Itu maksud dia. Itu beza dia. Sebab itu, dalam bulan Ramadan ini, kita dituntut untuk berdoa. Apa doa kita? Ingat tak? Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tengok. Allah Ta'ala ataupun Nabi SAW ajar kita untuk doa sebegini. Kita minta apa? Supaya Allah Ta'ala bukan ampun saja dosa kita, tapi Allah Ta'ala hapuskan dosa kita. Sehingga apa yang dicatat di dalam buku catatan amal kita itu didelete, dipadam oleh Allah Ta'ala seolah-olah ia tidak pernah berlaku. Ini satu perkara yang boleh kita ambil istifadah daripada penyebutan lafaz afuwan pada ayat ini. Baik, minta maaf saya tak dapat nak sebut banyak lebar, itu secara ringkasnya begitu. Jadi, apa yang boleh sama-sama kita mengambil istifadah daripada perkongsian ini secara ringkasnya, setiap manusia tidak terlepas daripada melakukan kesalahan dan kezaliman. Ini kita tak boleh nak elak benda ni. Jadi bersederhanalah dalam membalas suatu keburukan
Jangan terlalu ikutkan nafsu, bertindaklah mengikut panduan wahyu ilahi dan pertimbangan akal yang dipimpin iman. Jadi maksud saya ialah bila kita tahu kita tak terlepas daripada kesilapan, maka sudah pasti mungkin di sana ada orang yang sama macam kita juga, dia buat salah. Mungkin dia menyakitkan hati kita. Jadi kita kena berlapang dada. Ha. Dan kalau semua orang sebegitu, insya-Allah kita dapat mengelak uh, pertelingkahan, permusuhan di kalangan kita. Jadi saya lebih suka bila mana kita mendapatkan bimbingan panduan daripada role model kita, ikon kita. Sudah pasti qudwah hasanah kita bagi Nabi SAW. Jadi terdapatnya dalil atau bukti membolehkan mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi kita. Contohnya Nabi SAW pernah mendoakan doa laknat ke atas pembesar Quraisy. Waktu itu ketika Nabi di kota Mekah, ini ringkas ceritanya, Nabi beribadah di hadapan Kaabah waktu itu, maka ada pembesar-pembesar Quraisy di antara Utbah bin Abi Mu'aid dan sebagainya. Banyaklah kat situ, ramai di kalangan itu. Bila mereka meletakkan najis unta di atas bahu Nabi SAW ketika sujud. Dan selesai beribadah, Nabi terus mengangkat tangan berdoa dan sebut nama mereka setiap seorang demi seorang, dan mereka itu ternyata mati, terkorban di dalam perang Badar. Ini salah satu doa-doa yang mana doa orang dizalimi. Dan pada masa yang sama kita juga belajar daripada Nabi SAW. Nabi juga pernah dizalimi, baik dicederakan, iaitu ketika Nabi di Taif. Jadi Nabi balas dengan kebaikan. Nabi doakan supaya Allah berikan petunjuk hidayah dari kepada mereka, kepada Bani Thaqif di Taif. Walaupun Nabi dizalimi pada waktu itu. Dan akhirnya faedah, manfaat daripada doa itu, rupa-rupanya lahir pemuda-pemuda daripada bumi Taif itu, mereka yang akhirnya satu masa mempertahankan agama Allah. Salah seorangnya ialah Khalid Al-Walid. Subhanallah. Jadi kita belajar. Jadi kedua-duanya diperbolehkan. Maka yang lebih baik kita nak ambil yang mana. Jadi kita boleh manfaatkan hal ini berdasarkan tindakan Nabi SAW. Dan akhir sekali, terdapat tuntutan mengenal sifat-sifat Allah di sebalik penyebutan ayat ini. Kan ada beberapa sifat Allah tadi. Ada sifat Sami'an, Aliman, Afuwan, Qadiran. Okay. Jadi terdapat peringatan agar kita sentiasa berhati-hati dalam melakukan sesuatu kerana Allah sentiasa mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Begitu juga terdapat dorongan agar tolong tambah je, agar tidak bukan berputus asa, agar tidak tambah tertinggal. Tidak berputus asa untuk mendapat rahmat Allah. Sebanyak mana dosa kita, Allah tetap mengampunkannya. Dan yang lebih terbaik ni kita belajar hari ni apa dia? Minta supaya Allah Ta'ala maafkan kita. Sebab bila kita minta Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mintalah banyak-banyak, insya-Allah Allah akan ampunkan kita, maafkan kita, hapuskan segala kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan insya-Allah mudah-mudahan nanti di akhirat kita dimasukkan ke syurga Allah. Baik, sebenarnya bukan saya nak menyebut tentang sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini saja, tetapi ia bersifat umum lah. Tapi kalau kita hanya mengambil kepada sifat-sifat Allah disebut dalam ayat ni pun dah memadai. Sebenarnya kalau kita betul tadabbur, mungkin tak sempat saya nak kongsikan secara detail kat sini, secara ringkasnya begini. Daripada kita memahami pada sifat-sifat Allah Ta'ala yang disebut sini, Sami'an, Aliman, Afuwan, Qadiran kat sini, setidak-tidaknya hasil daripada tadabbur sifat-sifat Allah ini atau Asmaul Husna ini akan menyebabkan kita ni menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur. Kenapa? Sebab kita tahu Allah Ta'ala sentiasa ada untuk kita. Tapi kita je kadang-kadang tak ada masa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, hasil daripada tadabbur sifat-sifat Allah ini akan menyebabkan kita ni lebih takut kepada Allah. Sebab kita kenal Allah. Bila kita kenal Allah, maka kita akan takut kepada Allah. Kemudian akan menjadikan kita ini orang yang sentiasa mengasihi orang-orang lain. Dan juga akan melahirkan sifat toleransi sesama kita. Kemudian ia akan menyebabkan kita ni jadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Bukan senang tahu nak maafkan orang ni. Kadang-kadang kita boleh maaf tapi tak boleh lupa. Tapi sifat afun itu ialah kita maaf dan kita padamkan kesalahan itu. Masya Allah. Ini bukan benda mudah.
Dan juga ia akan menjadikan kita lebih berhati-hati ketika berbicara, dan juga akan menyebabkan kita sentiasa ada motivasi untuk bersabar di atas perkara-perkara buruk yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kita. Wallahu a'lam bisawab. Apa yang saya kongsikan ini sampai sini dulu. Yang baik itu datang daripada Allah, kurang lemah kelemahan ilmu dan penyampaian saya. Jadi dalam ruangan diari tadabbur ini, tolong masukkan kosakata, kaedah tadabbur dan apa tindakan kita. Jadi panduan tadabbur yang saya kongsikan pada kali ini ialah setiap kali bertemu dengan sifat-sifat Allah, sedaya upaya memerhatikan hubungkan ayat dengan sifat Allah tersebut. Terdapat mesej tersirat pada sifat Allah yang disebutkan seperti yang saya tunjukkan dalam tadabbur pada kali ini. Wallahu a'lam bisawab. Jumpa lagi pada hari esok. Kita tangguh dengan membaca kafaratul majlis dan surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.